kelas. Alright. Kalau ada yang tak dengar suara tu, awak kena adjust dekat audio awak. Awak kena join audio. Based on your computer ataupun apa-apa je lah. Kena join audio. Alright. Kalau tidak, memang awak takkan dengar. Okay. Baik. Kita nak belajar berkaitan dengan kebarangkalian. Kebarangkalian ni adalah kebolehjadian. Dalam sekolah rendah dah start belajar dah kebolehjadian ni. Kebarangkalian ni apa maksudnya? Kebarangkalian ni contohnya macam ni. Awak kena faham satu benda. Pada petang ini, apakah kebarangkalian Malaysia akan ditimpa hujan? Macam tu. Ayat macam bodoh sangat kan? Okay, tak apa macam ni. Pada petang ini, apakah kebarangkalian rumah awak akan hujan? Macam tu. Apakah kebarangkalian? Kalau kebarangkalian ni, dia hanya ada 0 hingga 1. 0 hingga 1. Dia tidak ada kebarangkalian 1.3, tidak ada kebarangkalian 1.6, tidak ada kebarangkalian 1.7. No. Dia hanya ada sampai 0 hingga 1. Tidak ada negatif. Kebarangkalian tidak akan ada negatif. Contoh, kebarangkalian rumah akan hujan dah negatif 0.3. No, tak boleh. Sebab tak boleh. Kebarangkalian dia mesti hanya ada 0 hingga 1. Contoh, 0 hingga 10. Mana yang betul-betul macam nak jadi? Contohnya. Okey, contohnya, apakah kebarangkalian keputusan saringan yang positif COVID pada hari ini hanya 10 orang? Apakah kebarangkalian? Apakah kebarangkalian tu? Adakah benda tu, contoh, yang positif COVID hari ini 10 orang sahaja? Apakah kebarangkalian dia? Okey, kebarangkalian yang logik lah. Kalau kebarangkalian kata, okey, yang positif COVID hari ini mungkin kebarangkalian adalah 0.8. Maksudnya 0.8 tu memang akan jadi. Memang akan jadi. Memang dah dekat sangat dah dengan dia punya kecapai keberjayaan dia tu. Maksudnya dia nak berjaya dah. Tapi kalau macam kita tengok trend, dia logik balik. Tengok trend. Hari ni semalam 17, 16 kalau tak salah saya. Hari ni mungkin bawah, mungkin naik. So kebarangkalian mungkin dalam, kalau macam tanya-tanya analisis, mungkin dalam 0.5. Maksudnya tengah-tengah. Tak sure. Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Pertengahan. Okey, contohnya. Kebarangkalian. Apakah kebarangkalian kalau awak, apakah kebarangkalian tidak boleh pulang beraya pada tahun ini? Apakah kebarangkalian dia? Maksudnya, kebarangkalian tidak boleh pulang beraya 0.2. Kenapa 0.2? Sebab dia rendah. Maksudnya memang tak boleh balik raya pun. 0.2 sahaja. Okey. Jadi kebarangkalian ni maksudnya, kalau nak berjaya tu dia kena melebihi 0.5. Maksudnya paling lagi dekat dengan 1, lagi macam nak jadilah. Jadi macam nak jadilah benda tu. Okey. Apakah kebarangkalian awak tidak akan mendengar suara saya dalam live ini? Mungkin 0.2. Sebab apa? Sebab majoriti dengar. Tapi awak tak dengar, awak dalam kelonggaran 0.2. Okey. Kebarangkalian ni kebolehjadian. Macam mana kebarangkalian ni dikira? Untuk tingkatan 4 ni, kebarangkalian 1 ni, ia melibatkan contoh win and loser. Kalah dan menang. Kalau macam permainan bola, gol dengan tak gol. Contoh, dalam satu pertandingan bola sepak, awak diberi 15 percubaan untuk menjaringkan gol. Kebarangkalian untuk awak jaringkan gol adalah 0.6. Manakala kebolehjadian ataupun kebarangkalian untuk awak gagal menjaringkan gol adalah 0.4. Nampak tak ada dua benda kat sini? Satu berjaya, satu tidak berjaya. Kalau berjaya 0.6. Kalau tidak berjaya 0.4. Apa maksudnya? 0.6 tambah 0.4 dia akan jadi 1. Dia tidak akan jadi 1.2. Tidak. Tiba-tiba kalau orang cakap kat awak, kebolehjadian, kebarangkalian untuk awak jaringkan gol adalah 0.6, tak berjaya pun 0.8. Mana boleh, dia lebih pada 1. So tak boleh jadi macam tu. Okay. Baik. Boleh kita start kelas. Alright. Okay, siapa yang dah ready untuk saya nak start kelas? Okay. Yang ni saya akan ajar satu per satu. Saya tidak akan assume yang awak tahu. Saya assume awak tak tahu. Saya assume ini adalah awak tengah fresh sekarang ni, awak dah tinggal 2-3 bulan persekolahan. Dan hari ni adalah hari awak nak fresh balik. Awak nak refresh balik semua benda. Okay? Saya akan ajar one by one. Tapi kalau topik tu yang macam mudah sangat tu, saya tak ajar lah. Saya akan ajar soalan yang betul-betul exam oriented. Okay? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan start kelas sekarang. Okay, saya akan share saya punya screen. Okay. Screen, nota yang saya pakai adalah workbook. Workbook yang awak download tu lah dalam website. Okay, dalam website workbook untuk May punya. Okay.
Baik. Okey. Untuk soalan macam ni. Okay. Soalan kebarangkalian ni, cara nak jawab dia, awak tidak boleh baca dengan sekali imbas atau awak stres. Tak boleh. Awak kena baca satu persatu, ada step by step, kena ikut maklumat-maklumat yang dia bagi. Okay. Kena baca step by step, yang pertama. Yang kedua, kena senaraikan maklumat. Yang ketiga, kena cari apa yang dia nak. Okay. Kita akan buat satu persatu. Baik, kalau ada yang tak dengar, tolong bagi tahu. Saya akan adjust saya punya audio ataupun awak yang perlu adjust awak punya audio. Okay. Kita baca soalan dulu. Sebuah bekas mengandungi 6 biji manik kuning, 4 biji manik biru dan beberapa biji manik hitam. Sebiji manik dipilih secara rawak daripada bekas itu. Kebarangkalian bahawa sebiji manik kuning dipilih ialah 3/10. Nyatakan kebarangkalian sebiji manik hitam dipilih. Okey, sekali baca memang tak akan dapat apa-apa info. Memang awak akan rasa macam apa benda soalan yang tanya ni, tak faham, berbelit-belit. Alright, no problem. Kita baca satu persatu. Okey, kita guna highlighter. Sebuah bekas mengandungi 6 biji manik kuning. Okey, garis dulu. Okey, saya tahu dalam bekas tu ada 6 biji manik kuning. Lepas tu 4 biji manik biru. Okey, faham. Dan beberapa biji manik hitam. Okey, tak apa dah. Sebiji manik dipilih secara rawak daripada bekas itu. Baik, maksudnya secara rawak ni kalau awak nak tahu, saya tak ada bekas pula nak tunjuk ni. Okey. Contohlah ni. Ni contoh, ni adalah pencil box. Okey, pencil box. Dalam pencil box saya ni ada beberapa biji manik yang terdiri daripada manik kuning, manik biru dan juga manik hitam. Okey. Jadi, kalau saya nak pilih secara awak. Maksudnya, saya hanya pilih. Saya tak tengok pun. Saya nak pilih biru ke, saya nak pilih hitam ke, saya tak tengok. Saya hanya boleh pilih secara awak. Maksudnya saya pilih, saya angkat. Apa yang ada? Contoh. Maksudnya, ini secara awak. Maksudnya, kita tengok, kita pilih tanpa kita pilih pun. Kita pilih tanpa kita pilih. Tanpa kita tengok lah maksudnya. Nak dapat apa agak-agak? Apakah kebarangkalian yang kita akan dapat? Itu maksudnya. Macam awak pernah pergi tak satu kontes, iaitu kontes cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Kan kita pilih cabutan bertuah tu, bukan kita tengok pun nombor siapa pun. Kita tengok nama siapa pun. Kita main pilih je, kita angkat. Jadi kalau dalam kelas tu, dalam sekolah, ada 5 kelas. Kita letak dalam satu balang. Apakah kebarangkalian kelas A akan dipilih? Kita tak tahu. Okay, so kita main pilih saja. Itu maksud dipilih secara rawak. Okay. Baik, next. Kebarangkalian bahawa sebiji manik kuning dipilih ialah 3/10. Okay, yang ni penting. Dia bagi tahu kebarangkalian. Kebarangkalian bahawa sebiji manik kuning dipilih ialah 3/10. Okay. So, nyatakan kebarangkalian sebiji manik hitam dipilih. Itu soalan dia. Sekarang ni kita ada maklumat. Okay, kita ada maklumat. Bila kita ada maklumat, kita kena isikan maklumat tersebut. Okay, untuk apa tau? Untuk kita nak work out dia punya jalan kerja lah. Dia nak apa? Kebarangkalian sebiji manik hitam. Okay. Step yang pertama, awak kena buat apa? Step yang pertama, awak kena isikan maklumat. Maklumat dia dah bagi, awak kena senaraikan maklumat tu. Okay, ni untuk soalan nombor 1 tau. Saya buat tau. Dia kata 6 biji manik kuning. Ada berapa? 6. Manik kuning ada 6. So, tulis kuning ada 6. 4 biji manik biru. Biru ada 4. Okay. Yang terakhir, hitam. Hitam ni dia kata ada beberapa. Apa maksud dengan beberapa? Beberapa ni dia tak bagi value pun kat kita. Dia tak bagi langsung apa-apa value kat kita. Dia cakap beberapa. Jadi beberapa ni bila kita tak tahu value, itu adalah unknown. Bila unknown, letaklah apa-apa huruf yang awak suka. A, B, C sampai Z. Awak boleh letak apa-apa. Kalau saya akan letak senang, saya akan letak H. Senang. Hitam saya akan letak H. Maksudnya hitam saya tak tahu. Dia cakap beberapa sahaja. Okay.
Tapi kalau awak biasa guna X, X lah. Guna X. Ni unknown awak adalah X. Maksudnya apa tau? Maksudnya hitam ni kita tak tahu berapa. Dia cakap beberapa. Okay? Tulislah X. No problem. Next. Sebiji manik di pesara awak daripada Bekasi itu no problem. Itu tak ada apa-apa. Itu hanya dia nak cakap, itu adalah kebaran kalian satu. Sebiji manik. Kebaran kalian satu, awak pilih satu benda. Kebaran kalian dua, awak pilih dua benda. Kebaran kalian tiga, dalam max, awak pilih tiga benda. Okay? So, kebaran kalian bahawa sebiji manik kuning dipilih ialah 3/10. Dia ada bagi kebaran kalian tau. Dia kata kebaran kalian bahawa sebiji manik kuning dipilih ialah 3/10. So, ini value. Ini kebaran kalian. Kuning 3/10. Macam tu. Dia bagi 3/10. Jadi, apa yang kita nak kena buat sekarang ni? Kita nak tengok apakah nilai X ni? Berapakah nilai X? Okay, sebab tak lengkap. Sebab soalan pun nak berapakah sebiji manik hitam dipilih. Jadi, nak tahu kebaran kalian manik hitam, kena tahu bilangan hitam dulu dah berapa. Baru boleh pilih. Okay, sekarang kita tengok. Step yang kedua. Maklumat dah bagi. Okay, fokus kepada step yang kedua. Okay, step yang kedua ni nak cari nilai X. Okay, cari nilai X. Macam mana nak cari nilai X? Cuba kita tengok. Saya bagi tips. Nak cari nilai X ni, kita tengok mana yang lengkap. Yang lengkap maksudnya, dia ada value, dia ada nilai dan dia ada kebaran kalian. Okay, kuning. Kuning ada nilai, ada kebaran kalian. Nilai dia berapa? Nilai dia 6. Kebaran kalian ada berapa? 3/10. Okay, dia ada. Biru. 4. Nilai. Kebaran kalian? Tak tahu. So, tak boleh buat apa-apa. Hitam. Lagilah. Tidak ada nilai. X. Lepas tu, kebaran kalian pun tidak ada. Jadi, kita fokus kepada kuning. Kuning ada 6 biji manik dan kebaran kalian ada 3/10. Cuba kita nak tahu macam mana dia dapat kebaran kalian manik kuning ni. Macam mana kebaran kalian manik kuning boleh dapat? Ni dia punya formula. Peristiwa perkebaran kalian, okey, perkebaran kalian kuning. Kebaran kuning sama dengan bilangan kuning ni adalah peristiwa lah kita panggil. Peristiwa apa yang dia nak? Bilangan kuning. Per dengan jumlah semua. Macam tu, jumlah semua. Maksudnya, macam mana kuning ni boleh dapat? Dengan cara, kebaran kalian kuning ni boleh dapat dengan cara, kita tahu berapa bilangan kuning, kita bahagikan dengan jumlah semua manik yang ada. Termasuk kuning, biru dan juga hitam. Jadi, kita buat benda ni, kita akan dapat nilai X balik nanti. Okey, macam mana? Bilangan kuning ada berapa? 6. So, 6. Perkan dengan jumlah semua. Maksudnya semua yang ada. Kuning tambah biru tambah hitam. 6 tambah 4 tambah X. Sama dengan 3/10. Macam tu. Okey. Lepas tu, dapatkan nilai X sampai jumpa menggunakan kaedah algebra biasa. Jadi, 6 per dengan 10X sama dengan 3/10. Macam tu. Jadi, apa yang dia nak buat? Nilai X lah. Okey. Darab silang, 6 darab dengan 10 sama dengan 3 darab dengan 10X. Macam tu. Tak nampak. Sorry. Darab dengan 10X. Okey. Jadi, 6 darab 10, 60. Sama dengan 3 darab 10, 30X. Jadi, nak dapat nilai X, 60 bahagi dengan 30 sama dengan X. 2 sama dengan X. Maksudnya, kita dah dapat nilai X tu berapa? Nilai X tu kita dapat adalah 2. Jadi, kita tahu lah X tu hitam. Hitam tu bilangan kuning dia adalah 2. Ganti balik. Ganti balik. Sini. Ni dapat 2. Cukup. Kan dah selesai benda tu? Kan kita dah selesaikan benda tu? Okay. Jadi, adakah kita dah siap? Belum. Dia bukan tanya apakah bilangan manik hitam. Dia nak tahu, nyatakan kebaran kalian sebiji manik hitam dipilih. Maksud sebiji manik hitam dipilih tu, apa yang kita nak kena buat adalah, kita tengok kebaran kalian. Apa yang dia nak? Step 3. Kebaran kalian sebiji
manik hitam. Okey. Kebarangkalian sebiji manik hitam. Jadi, kalau dia nak tahu peristiwa dia adalah kebarangkalian sebiji manik hitam. Mana peristiwa dia adalah manik hitam. Jadi, kita formula adalah kebarangkalian manik hitam sama dengan bilangan hitam kita perkan dengan jumlah semu. Macam tu. Jadi, bilangan hitam berapa? Ada 2. Nak perkan dengan berapa? Dengan semua sekali. 6 tambah 4 tambah 2. Sama dengan 2/10. Boleh kecilkan tak? Boleh. Jadi berapa? Jadi 1/2. Okey. Oh, sorry. Adakah 2/10 1/2? Bohong sangat. 2/10 sama dengan berapa ni? 2/10. Betul lah 1/2 kan? Sekarang kalau kita tengok, kan dah confused. 2 bahagi 10 sama dengan 1/5. Tak nak jawapan pun 1/5 kat sini. Kau salah kira. 2/12. Sorry. 2/12. Okay. Sorry, 2/12. Alright, 2/12. 2/12 sama dengan 1/6. Tak ada pula 1/6 jawapan kat sini. Biar betul soalan ni. 10, 11. Lah. Okey, cuba cek tengok. Kat mana yang ada silap ataupun pilihan jawapan yang tak ada. Okey, sorry. Saya buat sekali lagi. Kelang kabut tadi. Salah kan? Kan dah salah. Okey, saya buat sekali lagi. Okey, sorry. Okey, sorry. Terlaju tadi. Baik. Tadi ni tersilap sikit kat sini je. Okey. Baik, sama dengan tadi 3/10. Okey, bila sama dengan 3/10, jadi kita buat 6, 10 tambah X sama dengan 3/10. Okey, so kita cari nilai X sampai jumpa lah. Jadi 10 darab dengan 6 sama dengan 3, 10 tambah X. Macam tu. Jadi 10 darab 6 sama dengan 60, sama dengan 30 tambah dengan 3X. Jadi 60 tolak dengan 30 sama dengan 3X. Jadi 30 sama dengan 3X. 30 bagi 3 sama dengan X. Jadi 10 sama dengan X. Itu buat betul. Itu buat betul jawapannya. Okay. Ni tukar. Bukannya 2. Ni adalah 10. Macam tu. Jadi step yang ketiga adalah kita nak cari kebarangkalian hitam. Okey, nak cari kebarangkalian hitam. Macam mana? Dengan cara kebarangkalian peristiwa hitam sama dengan jumlah hitam bahagi dengan jumlah semu. Macam tu. So, apa yang akan dapat sama dengan 10 per dengan 20. 20 datang mana? 20 datang daripada 6 tambah 4 tambah 10 sama dengan 10/20 equal 1/2. Maafkan saya sebab tadi terkeles sikit. Okay, so ini adalah jawapan A. 1/2. Okay, yang nak salin dulu sebab saya nak tunjuk soalan nombor output. Okay, jadi 10 tambah X. Alright, saya tunjuk kepada soalan 10 output. Okay, next. Okay,
Kita nak ke soalan nombor output. Output ni dia lebih kurang sama saja sebenarnya dengan soalan nombor input ni. Cumanya ini latihan pengukuhan. Okey, pengukuhan. Tapi untuk ini saya akan tunjuk keseluruhan. Saya akan tunjuk semua juga. Bagi saya padam dulu. Bagi nak padam payah sikit. Dengan syarat kita buat soalan ni ikut 3 step ni je. Step by step. Jumpa soalan macam ni, ini cara yang kena buat. Step 1, step 2, step 3 dan awak akan dapat jawapan. Okey. Okey, next. Soalan seterusnya. Satu output sebuah bekas mengandungi mengandungi 2 biji manik biru, okey. 8 biji manik hitam dan beberapa biji manik kuning. Okey. Sebiji manik dipilih secara rawak daripada bekas itu, ke barangkalian bahawa sebiji manik biru dipilih ialah 1/10. Okey. Langkah yang pertama, step 1 kena ada maklumat. Okey, maklumat. Maklumat apa? Maklumat yang pertama adalah biru. Ada berapa? Ada 2. Yang kedua, manik hitam. Ada berapa? Ada 8. Yang seterusnya, kuning. Kuning ada berapa? Dia tak bagi tahu. Bila dia tak bagi tahu ada berapa, itu adalah X. Macam tu. Note adalah X. Sebab apa? Dia adalah orang cakap lah, tak tahu beberapa, tak tahu berapa. So tulis X. Lepas tu tengok kebarangkalian bahawa sebiji manik biru dipilih ialah 1/10. Maksudnya kebarangkalian sebiji manik biru dipilih ialah 1/10. Jadi note kat sini adalah 1/10. Okey. Syarat nak cari nilai X, cari mana yang lengkap. Ada value, ada juga kebarangkalian. Ada nilai, ada kebarangkalian. Jadi step yang kedua adalah kita nak cari nilai X. Okey. Bila nak cari nilai X, kena tengok yang ada value, yang ada kebarangkalian. Okey. Kita tengok. Biru ni, macam mana dia dapat kebarangkalian biru? Dia dapat kebarangkalian biru dengan cara dia tengok jumlah biru ada berapa, 2, dia akan perkan dengan keseluruhan. 2 tambah dengan 8 tambah dengan X. Jadi sama dengan 1/10. Macam tu. Seterusnya. Okey, seterusnya. Apa yang berlaku? Dia akan cari nilai X sampai jumpa. So, 2 per dengan 10 tambah X sama dengan 1/10. Macam tu. Lepas tu carilah nilai X sampai jumpa dengan cara buat darab silang. Okey, sama dengan 10 tambah X. Tak ada darab 1 lah sebab nanti dapat jawapan pun sama juga. Okey. Lepas tu 20 sama dengan 10 tambah X. Okey. Pindahkan 20 tolak 10 sama dengan X. Jadi 10 sama dengan X. Macam tu. Okey. So, kita dapat X ni sama dengan 10. Kita dapat X ni sama dengan 10. Jadi, kita padamlah kat sini. Ni adalah 10. Okey. Lepas tu, apa yang kita nak buat? Kita nak cari, dia nak apa? Dia nak nyatakan kebarangkalian sebiji manik kuning dipilih. Kuning dah dapat 10 tadi. Jadi, kita nak cari kebarangkalian sebiji manik kuning dipilih. Kebarangkalian kuning. Kebarangkalian kuning. Berapa kebarangkalian kuning? Okey, nak tahu kebarangkalian kuning, kena tahu berapa jumlah kuning yang ada? 10. So 10. Perkan dengan berapa? Jumlah keseluruhan yang ada. 2 tambah 8 tambah 10. Sama dengan 10/20. Jadi jawapannya tetap 1/2 juga. Macam tu. Okey?
Baik. Nak salin dulu. Sebentar tu, nak tanya sikit. Dekat sekolah lah ni ataupun yang terkini, cikgu ajar secara online, topik mana dah yang dia ajar, yang cikgu dah ajar awak? Boleh tolong komen tak? Saya nak tahu topik mana terkini yang cikgu dah ajar awak. Adakah awak dah belajar topik matrix sekarang? Ataupun awak dah habis topik lepas matrix? Penjemahan awak dah habis dah? Penjemahan 3 untuk form 5? Boleh saya tahu? Ke tak masuk kelas? Okey, penjemahan 3 belum belajar lagi, Syahmi cakap. Okey, yang lain pun sama juga penjemahan 3 tak belajar lagi Penjemahan 3. Ada benda apa penjemahan 3 ni? Yang awak kena tahu. Ada 4 benda. Putaran, pembesaran, pantulan, translasi. Okey. Oh, ada yang dah belajar, ada yang dah tak belum belajar lagi. Alright, tak apa. Nanti kita cover. Okey. Dah habis penjemahan. Okey. Baik. Untuk soalan nombor 2. Okey, baca soalan jap. Saya nak padam. Penjemahan dah Okey. Okey, soalan nombor 2 ni soalan yang berbentuk jadual. Yang ni dia tak susah mana pun. Dia cuma pilih je. Dia cuma tengok dan buat. Okey. Soalan macam ni. Dia tanya, seorang pelajar, jadual 1 menunjukkan bilangan pelajar yang menyertai satu kempen anti dadah dari 2 buah sekolah P dan juga Q. Okey. Lelaki daripada sekolah P ada 19. Lelaki dari sekolah Q ada 15. Perempuan dari sekolah P ada 20 orang dan juga perempuan dari sekolah Q ada 11 orang. Maksudnya ni budak sekolah P, budak sekolah Q datang dalam satu kempen ni ramai-ramai. Maksudnya dikumpul dalam satu tempat. Okey, dikumpul dalam satu tempat. Jadi dia kata seorang pelajar dipilih secara rawak daripada pelajar-pelajar yang menyertai kempen anti dadah itu. Okey, dalam ramai-ramai pelajar ni, contoh dalam satu kelas, seorang pelajar akan dipilih. Okey, cari kebarangkalian seorang pelajar perempuan dari sekolah Q akan dipilih. Cari kebarangkalian pelajar dari sekolah Q akan dipilih. Maksudnya dalam ramai tu tak tahu pun sekolah mana. Tetapi dia cakap pelajar daripada sekolah Q akan dipilih. Jadi berapa pelajar sekolah Q perempuan? Ada 11. Pelajar perempuan sekolah Q ada berapa? Ada 11. Okey. Perkan dengan berapa? Perkan dengan berapa? Okey. Dia kata seorang pelajar perempuan akan dipilih. Jadi 11 per dengan keseluruhan yang ada dalam tu. 19 tambah 15 tambah 20 tambah 11. Jadi dapat 11 per berapa ni? 11 per berapa ni? 19 tambah 15 tambah 20 tambah 11. Dia akan dapat 11 per 65. Okey. 11 per 65. Jadi boleh kecilkan tak 11 per 65 tu? Boleh. Tak boleh dah. So jawapannya adalah C. Maksudnya dalam satu kumpulan tu ramai-ramai, tiba dia cakap seorang pelajar perempuan akan dipilih. Jadi tengok bilangan pelajar perempuan perkan dengan semua sekali. Apakah kebarangkalian dia? Sekolah Q akan dipilih. So 11 per 65. Sama dengan soalan untuk output. Okay. Sama dengan soalan untuk output. Untuk output ni, dia kata seorang pelajar, jadual 1 menunjukkan bilangan pelajar yang menyertai satu kempen anti dadah dari 2 buah sekolah X dan Y. Okay. Benda yang sama. Lelaki ada 17 di sekolah X. Lelaki sekolah Y ada 19. Perempuan dari sekolah X ada 10. Perempuan dari sekolah Y ada 12. Seorang pelajar dipilih secara rawak
daripada pelajar-pelajar yang menyertai kempen anti dadah. Cari kebarangkalian seorang pelajar perempuan dari sekolah Y akan dipilih. Okey, benda yang sama. Awak buat 12 per dengan 17 tambah 19 tambah 10 tambah 12. Per dengan berapa? Dan awak akan dapat jawapan lah. Okey. Jadi 12, 17 tambah dengan 19 tambah 10 tambah 12. Jadi 12 bahagi dengan 58, awak akan dapat 15 per 58. Ada tak? Okey, 15 per 58 jawapan ni tau. So sini macam tak ada jawapan. Okey, 15 per 58. Alright. Tengok soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni berkaitan dengan macam tadi juga soalan nombor 1, cumanya dia bagi line dia punya variable. Okey, contoh. Sebuah bekas mengandungi 6 biji manik hitam, okey, 1 biji manik merah dan beberapa biji manik hijau. Sebiji manik dipilih secara rawak daripada bekas itu. Kebarangkalian bahawa sebiji manik hitam dipilih ialah okey, 12 per 58. Yes, betul tadi. 12 per 58 saya tak buat habis. 12 per 58 kecilkan dapat 6 per 29. Macam tu. Alright. Thank you. Okey. Untuk soalan macam ni. Sebuah bekas mengandungi 6 biji manik hitam, 1 biji manik merah dan beberapa biji manik hijau. Sebiji manik dipilih secara rawak daripada bekas itu. Kebarangkalian bahawa sebiji manik hitam dipilih ialah 1 per 2. Nyatakan kebarangkalian sebiji manik hijau dipilih. Soalan macam ni awak perlu buat 3 step macam yang atas tadi tu je. Okey? Soalan macam ni perlu buat 3 step macam yang atas tadi itu sahaja. Yang lain tak payah. Okey, contoh. Step yang pertama, apa yang nak kena buat dulu? Step yang pertama yang awak nak kena adalah nombor 3 ni. Step pertama macam biasa maklumat. Okey. Apa dia maklumat yang dia bagi? Hitam. Ada berapa? Ada 6. Merah. Ada berapa? Merah ada 1. Dan hijau. Hijau dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu hijau ada berapa. So, bila tak bagi tahu, automatik dia akan jadi X, unknown. Benda yang kita tak tahu. Okey. Step nombor 2. Sebelum masuk step nombor 2 tu, kita tengok dulu sama ada kebarangkalian atau tak yang dia dah bagi. Okey, tengok kat sini. Kebarangkalian bahawa sebiji manik hitam dipilih ialah 1 per 2. Maksudnya dia dah bagi tahu sebiji manik hitam tu adalah 1 per 2. Dia punya kebarangkalian dia. Okey. Jadi tak kat sini 1 per 2. Maksudnya ada benda yang lengkap, ada value, ada kebarangkalian. Jadi mudah untuk kita nak cari nilai untuk hijau. Okey. Iaitu kita nak cari nilai X. Okey, cari nilai X. So, apa nak buat nilai X ni? Kita nak tengok macam mana hitam tu boleh dapat kebarangkalian. Hitam dapat kebarangkalian dengan cara, okey, dengan cara dia ambil jumlah hitam, okey, iaitu kebarangkalian hitam sama dengan jumlah hitam bahagikan dengan jumlah semu. Okey, macam tu. Baik. So, jumlah hitam berapa? 6. Jumlah semu sekali berapa? 6 tambah 1 tambah X sama dengan 1 per 2. Macam tu. Jadi 6 per dengan 6 tambah 1 7 tambah X sama dengan 1 per 2. Macam tu Lepas tu dapatkan nilai untuk X tu dengan cara 6 darab dengan 2 sama dengan 7 tambah X. Okey. 6 darab 2 sama dengan 12 sama dengan 7 tambah X. 12 tolak 7 sama dengan
X. Jadi 12 tolak 7 berapa? Sama dengan 5. Okey, 5 sama dengan X. Maksudnya jumlah manik hijau tu ada 5. Jadi kita gantikan kat sini terus. Okey, kita gantikan kat sini terus. Okey, macam tu. Baik. Bila kita dah gantikan, apa yang kita dapat? Kita tahu hijau tu ada 5 dan sekarang ni kita nak cari step yang ketiga iaitu kebarangkalian hijau. Okey. Kebarangkalian hijau nak cari macam mana? Dengan cara kena tahu berapa jumlah hijau yang ada? 5. Perkan dengan total berapa? 6 tambah 1 tambah 5 sama dengan 6 tambah 5 sama dengan 11 iaitu 5/12. Ini sahaja jawapan dia. Okey. 5/12. Okey, nombor 3 output saya nak awak buat dan awak beritahu saya jawapan A, B, C ataupun D. Boleh komenkan jawapan kalau awak nak. Okey, boleh buat sekarang. Ikut kaedah 3 step. Dah dapat jawapan? Komen terus jawapan berapa. Okey, output nombor 3 dapat C. Okey, siapa yang dapat selain daripada C? Okey, ada yang cakap C. Okey. Untuk ni, okey, saya tengok dia ada beberapa orang yang dah share dapat C. Okey. So, nak saya tunjuk ke tak nak saya tunjuk soalan ni? Nak saya tunjuk ke tak nak saya tunjuk soalan ni? Nombor 3 output ni. Siapa yang nak saya tunjuk, yang tak nak saya takkan tunjuk dah. Oh, nak. Okey. Alright, okey. Nak salin tau. Pertama sekali dia kata sebuah bekas mengandungi 9 biji manik perang. Manik perang. Manik perang ni manik apa ni? Perang ni. Perang. Oh, brown, perang. Okey. Sebuah bekas mengandungi 9 biji manik perang, 10 biji manik hijau dan beberapa biji manik merah. Okey. Sebiji manik dipilih secara rawak daripada bekas itu. Kebarangkalian bahawa sebiji manik perang dipilih ialah 1/3. Nyatakan kebarangkalian sebiji manik merah dipilih. Baik. Pertama sekali, kena tahu maklumat yang dah bagi. 9 biji manik perang, 10 biji manik hijau, beberapa biji manik merah. Apa nak buat? Maklumat. Maklumat penting. Sebab ada maklumat pun kita buat semua benda. Perang. Perang dah berapa? Ada 9. Okey. 10 biji manik hijau. Manik hijau. Hijau dah berapa? Hijau ada 10. Manik merah. Merah ada tak tahu beberapa. Dia kata X. Okay, no problem. And then dia kata lagi apa? Kebarangkalian bahawa sebiji manik perang dipilih ialah 1/3. Manik perang dipilih ialah 1/3. Maksudnya perang ni dah ada kebarangkalian. Maksudnya ada benda yang dah lengkap. Bila ada benda yang dah lengkap, senang nak cari nilai X.
Macam tu. Okay, garis. So, cari nilai X. Nak cari nilai X ni gunakan apa? Gunakan benda yang lengkap. Gunakan benda yang lengkap. Contohnya perang. Perang ada 9. Tapi kebarangkalian ada 1/3. Jadi kena fikir, macam mana kebarangkalian perang ni boleh dapat? Macam tu. So, apa yang kita nak kena buat adalah kita buat, okay, jumlah perang ada berapa? 9. Dia akan per dengan berapa? Keseluruhan. Ini untuk nak cari kebarangkalian. Dia akan dapatkan keseluruhan. 9 tambah 10 tambah X sama dengan 1/3. Macam tu. Okay. Bila dapat macam tu, kita kena buat darab silang. 9, 3 sama dengan 9 tambah 10 tambah X. Tak ada darab 1 lah sebab 1 je pun. Kau darab dapat benda yang sama balik. Rugi, buang masa. Okay. 9 darab 3 sama dengan 27. Sama dengan 9 tambah 10 sama dengan 19 tambah X. Dapatkan nilai X dengan cara bawa 27 tolak 19 sama dengan X. So 27 tolak dengan 19, awak akan dapat 6. 8. Okay. So dapat nilai X sama dengan 8. Dah dapat X sama dengan 8, maksudnya ganti balik. Maksud kita ganti balik 8. Macam tu. Okay. Last kali dia minta nak cari kebarangkalian untuk hitam. Ni step 1. Ni step 2. Ni step 3. Okay. Dia nak cari kebarangkalian untuk merah. Merah. Okay. Merah. Kalau merah, tengok berapa bilangan merah? 8. Perkan dengan keseluruhan. 9 tambah 10 tambah 8. Berapa dapat? 8 per 9 tambah 10 tambah 8. Awak akan dapat 27. Jawapannya adalah C. 28 per 27. Kalau soalan tanya, apa kebarangkalian untuk dapat kala hijau? Okey, kala hijau. Jadi, ni soalan contoh ada pelajar tanya. Okey, kalau tanya untuk hijau, tengok berapa bilangan hijau? 10. Perkan dengan semua sekali. 9 tambah 10 tambah 8 sama dengan 10 per 27. Macam tu. Oh, okey. Awak tanya macam mana kalau dia bagi kebarangkalian untuk hijau Dia tak bagi kebarangkalian untuk macam mana? Tak faham. Macam tu lah kot. Kalau dia bagi untuk hijau, benda yang sama juga. Okey. Kalau dia bagi untuk hijau, benda yang sama juga yang kita kena buat. Sebab ingat, step pertama ni kena cari mana yang lengkap dulu. Mana yang lengkap untuk dapatkan nilai X. Tak kisah dia bagi mana-mana pun. Dan kalau dia bagi nilai X sekalipun, ada kebarangkalian, masih boleh cari dia punya nilai X tu. Mana-mana. Nanti soalan bawah tu ada. Yang macam awak tanya ni. Kalau betul lah. Kalau macam ni, kalau betul yang awak jawab, saya jawab ni, betul lah. Kalau yang tak betul ni, kat bawah ni ada soalan dia. Dan awak boleh tengok nanti macam mana kita nak buat. Okay. Next. Okay, ni biar sepadam dulu. Okey, sampai-sampai tu nak tanya, berapa ramai yang tahu soalan matrik kertas 1 boleh pakai kalkulator untuk dapat jawapan? Ramai tak yang tahu benda ni? Kan ada yang tak tahu? Kan ada yang tak belajar lagi matrix? Matrix, kertas 1, contoh soalan ni macam ni. Contoh ni selingan. Okey, selingan. Okey, ataupun dia macam ni. Ini boleh pakai kalkulator. Oh, ada yang tak tahu. Ada yang tahu. Okey, tak apa. Kaedah matrik ni, paper 1 ni nanti kalau belajar, jangan guna benda yang susah. Benda yang senang. Boleh dapat jawapan secara direct dan betul. Okey. Alright, tak apa. Nanti kalau ada masa ni, saya akan tunjuk. Okey, kalau ada masa saya akan tunjuk. Saya nak habiskan topik kebarangkalian dulu. Tak boleh lagi. Okay, right. Okay.
Nombor 4. Nombor 4 ni dia kaitan dia dengan set. Set dia ni iaitu awak belajar set form 4 ke form 5 tau, saya pun lupa. Awak belajar set form 4 tak silap saya. Awak belajar set. Okey, set. Baik. Tak apa, set ke apa ke, jadi kita tahu apa benda yang dia nak sebenarnya. Okey, diberi bahawa set C sama dengan curly bracket 13, 18, 27, 28, 44, 46, 49, 53, 62, 67, 77, close curly bracket. Satu nombor dipilih secara rawak daripada unsur-unsur set C. Nyatakan kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih itu ialah suatu nombor gandaan 3. Okey. Baik. Pertama, kita tahu yang ini ada set C. Ini set C. Kalau tak nampak, sorry saya besarkan sikit. Okey, set C. Satu nombor dipilih secara rawak itu biasa. Itu soalan macam bunga, ayat bunga, tak ada apa pun. Okey. And then, dia tanya, nyatakan kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih itu ialah satu nombor gandaan 3. Step yang pertama, salinlah balik set C tu apa. Okay. Step pertama, salin balik set C tu apa dia. Sebut elok, salah sebut lain makna. Okay. Set C. Okay. 13, 18, 27, 28, 44, 46, 49, 53, 62, okay, 67 dengan 77. Okay. Lepas tu dia kata, apakah kebarangkalian bahawa nombor yang dipilih itu ialah satu nombor gandaan 3? Dalam kalangan set C ni, awak kena tahu nombor mana yang dia tu gandaan 3. Macam mana nak buat tau? Okay, saya nak buat. Awak mesti buat, tengok nak check mana nombor gandaan 3 tau. Okay. Ambil 13 bahagi 3. Dapat perpuluhan tak? Tak dapat satu nombor bulat pun. Dapat 13 bahagi 3, 4.3333. Itu bukan nombor gandaan 3 sebab ada perpuluhan. So itu bukan 13, salah. Bukan nombor gandaan 3. Baik. Tengok nombor 18. Tekan 18 bahagi 3. Dapat berapa? Dapat 6. Single digit. Single digit. Okay, 6. So itu adalah nombor gandaan 3. Secara logiknya 6 darab 3 sama dengan 18. Jadi 18 adalah nombor gandaan 3. 27 bahagi 3 dapat berapa? Awak dapat 9. Single digit. 27 bahagi 3 dapat 9. Itu cara nak tahu sama ada itu adalah nombor gandaan 3 ataupun tidak dengan mudah. Okey. 28 bahagi 3 dah sah-sah memang bukan kerana dia ada perpuluhan iaitu 9.333. Dia bukan nombor gandaan 3. Sama juga dengan 44. Kalau dibahagikan dengan 3, dia akan dapat 14.667 pun bukan nombor gandaan 3 kerana ada perpuluhan. Tetapi kalau 46 bahagi 3 sekalipun juga bukan nombor gandaan 3 kerana ia mempunyai nombor perpuluhan. Kalau 49 bahagi 3 sekalipun pun bukan, dia dapat 16.333. So tak boleh. Nombor gandaan 3 ni mesti nombor yang kita bahagikan dengan 3, dia akan dapat value yang single digit. Bukan ada point, bukan ada perpuluhan. Okay. Kalau 53 bahagi 3 juga bukan sebab ada nombor perpuluhan. Kalau 62 bahagi dengan 3, awak dapat 20.6 juga bukan. Kalau 67 bahagikan dengan 3, awak dapat tak dapat juga. Okay. Last 7 bahagi 3, awak akan dapat 25.67 bukan nombor dia. Okay. Bukan nombor dia. Jadi, apa je nombor yang dia ada? Nyatakan bahawa nombor yang dipilih itu adalah nombor gandaan 3. Okay. 13, 18, 7, 44, 46 pun bukan. Okay. Jadi, berapa semua ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 bahagi dengan 11. So jawapannya adalah 2/11. Ada tak jawapan 2/11? Tak ada. Kenapa tak ada? Adakah saya salah kat mana?
13, 18, 27, 28, 44, 46, 49, 53, 62, 67, 77. Sebab nombor gandaan 3. Maksudnya peristiwa dia adalah nombor gandaan 3. Okey, gandaan 3 sama dengan berapa nombor gandaan 3? Berapa? Bilangan lah, bilangan. Okey, bilangan. Gandaan 3. Apa dengan jumlah semua? Okey. Berapa bilangan gandaan 3? Ada berapa? Ada 2. So 2. Apa dengan total semua yang ada? 2 ni datang mana? 1, 2. Betul? Okey. Jadi apa dengan jumlah semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apa dengan 11? So jawapan apa? Jawapan adalah D. Okey? Faham ke tak ni? Faham tak nak buat macam mana ni? Jangan pening. Buat macam ni je. Tengok seksi apa dia? Tengok gandaan 3 tu apa dia? Okey, cuba buat nombor 4. Tengok. Cuba buat nombor 4 nak tengok. Dapat jawapan apa? Dapat jawapan bagi tahu saya terus. Apa jawapan nombor 4? Output. Nak tahu gandaan 3 atau tak? Bagi dengan 3. Dapat tak nombor bulat? Nak tahu gandaan 5 ke tak? Bagikan dengan 5. Dapat tak nombor bulat? Nak tahu gandaan 6? Bagikan dengan 6. Dapat tak nombor bulat? Kalau dapat, itu adalah gandaan dia. Okey? So, saya bagi jawapan terus. Jawapannya adalah 4. Jawapannya adalah 6/7 ataupun 5/7. D jawapan dia. Okey? Adalah D. 6/7. Sebab yang bukan nombor gandaan 3 tu hanyalah 34 kot. 34 bukan nombor gandaan 3. Selebihnya tu semua nombor gandaan 3. Alright. So, itu adalah jenis soalan yang dia bagi macam tu. Dia tak minta nilai X tapi dia minta terus apakah kebarangan kalian. Okay? So, nombor 5. Nombor 5 ni win and loser punya soalan. Kalah atau menang? Gol atau tak gol? Makan atau tak makan? Sembuh atau sakit? Apa lagi ya? Lulus atau gagal? Macam tu. Okay, tengok soalan ni. Dalam satu latihan, Yahya mempunyai 18 percubaan untuk menjaringkan gol. Kebarangkalian Yahya gagal menjaringkan gol ialah 1/9. Kebarangkalian Yahya gagal menjaringkan gol adalah 1/9. Okey. Jadi, kita tengok maklumat yang dia bagi. Satu latihan dia ada 18 percubaan. Okey. Dia nak jaringkan gol. Jadi dia kata Yahya gagal. Ingat gagal. Ialah 1/9. Cari bilangan kali Yahya menjaringkan gol dalam sesi latihan itu. Maksudnya, kalau gagal 1/9. Kalau berjaya berapa? Cara nak buat dia macam mana? Macam ni. Yahya, dia ada 18 percubaan. 18 percubaan. Okey. Ada dua kemungkinan. Berjaya jaring atau gagal jaring. Betul? Berjaya ataupun gagal jaringkan gol. Kalau Yahya dia cakap sini, kalau Yahya gagal, kebarangkaliannya adalah 1/9. Tetapi kalau dia berjaya, berapa? Kena ingat, kebarangkalian kau tambah dulu dia akan dapat 1. Jadi nak dapat kebarangkalian Yahya berjaya, kena ambil 1 tolak 1/9. Dia akan dapat? Tekan kalkulator ke? Tak payah kot. 8/9. Macam tu. So, gagal 1/9, berjaya 8/9. Kenapa? Kalau 8/9
tambah dengan 1/9, dia akan dapat 1. Kan masa awal-awal tadi saya cakap, kebarangkalian mesti dia kalau tambah dulu dia akan dapat 1. Contoh ada 2 kemungkinan. Tambah 2 kemungkinan dia akan dapat 1. Itu maksud kebarangkalian. Okey. Bukan setakat tu tau. Dia kata cari bilangan kali Yahya menjaringkan gol dalam sesi latihan itu. Cari bilangan kali Yahya menjaringkan gol dalam sesi latihan itu. Maksudnya apa? Maksudnya berapa kebarangkalian yang dia berjaya? 8/9. 8/9. So darab dengan berapa? 18. Sama dengan? Tekan kalkulator lah, kau tak tahu. Kau nak buat cara potong pun boleh. 9, 1, 2, darab 2 sama dengan 16. Jawapannya adalah 16. 16 kali Yahya berjaya menjaringkan gol. Okay. Faham tak nak buat step ni macam mana? Siapa yang faham nak buat step ni macam mana? Pertama, tulis berapa kali bilangan percubaan. Yang kedua, ada 2 cabang. Cabang berjaya atau cabang gagal. Kalau berjaya, berapa kebarangkalian? Kalau gagal, berapa kebarangkalian? Okey. Kalau dia nak tahu jumlah berapa kali yang dia gagal, kena ambil kebarangkalian, darab dengan bilangan percubaan dia. Macam tu. Steve, siapa yang faham cara ni? Nombor 5 ni. Oh, kurang faham. Okey. Okey, siapa lagi yang kurang faham? Siapa yang kurang faham? Okey, saya tunjuk sekali lagi. Okey, tak apa. Saya tunjuk sekali lagi. Baik. Untuk soalan ni, dalam satu latihan, Yahya mempunyai 18 percubaan untuk menjaringkan gol. Okey. Kebarangkalian Yahya gagal menjaringkan gol ialah 1/9. Cari bilangan kali Yahya menjaringkan gol dalam sesi latihan itu. Okey, macam mana nak cakap? Okey, cuba awak bayangkan diri awak. Okey, awak bayangkan diri awak. Bayangkan diri. Okey. Bayangkan diri awak. Okey. Awak buat 18 biji donat. Donat. Okey, ingat donat tau. Donat kan color bulat ni donat. Okey. Okey, donat. Ni kita ambil analogi. Ni donat. Okey, donat Okey. Donat ni awak buat 18 biji. Okey, awak buat acuan. Okey, 18 biji. Okey. Sekarang ni awak nak goreng donat tu. 18 biji tu awak nak goreng. Okey. Donat ni ada 18. Okey. 18. Okey. Kebarangkalian ni adalah apa yang akan berlaku? 1/9 donat awak tu takkan jadi. 1/9 daripada 18 donat awak tu, 1/9 tu akan hangit. Okey. Jadi selebihnya tu akan jadi nampak elok, sedap dan boleh dijual di bazar Ramadan. Macam tu. Okey. Sekarang ni awak bayangkan awak ada 18 biji donat yang nak digoreng. Okey. So awak nak goreng. Mak awak datang, mak awak cakap 18 biji ni kebarangkalian 1/9 akan hangit. Hangit ni maksudnya gagal lah. Okey, hangit. Hangit sama dengan gagal. Okey, berapa kebarangkalian nak hangit tu? 1/9. Okey. Lepas tu, mak awak kata selebihnya tu akan jadi sedap, akan jadi elok. Maksudnya berjaya. Okey, berapa kebarangkalian untuk berjaya? Kalau 1/9 hangit, berjaya berapa? Awak kena ingat formulir adalah 1 tolak yang dah ada sekarang ni. 1 tolak 1/9. Sama dengan berapa? 8/9. Macam tu. Maksudnya 18 biji donat tu 1/9 mungkin akan hangit. Lagi 8/9 akan jadi elok dan berjaya dijual dan sedap. Macam tu. Okey, sekarang ni ini bukan value. Ini adalah kebarangkalian. Mungkin 8/9. Yang gagal 1/9. Okey. Soalan lepas tu mak awak cakap macam tu je. Mak awak tak cakap pun berapa bilangan yang akan elok. Jadi awak akan kira. Kalau 1/9 tu kebarangkalian gagal, 8/9 tu kebarangkalian berjaya,
Jadi berapa donat aku yang elok? Yang elok awak kena ambil kebarangkalian 8/9 tu awak darab dengan 18. Macam tu. Kebarangkalian yang berjaya awak darab dengan bilangan donat yang awak nak goreng sekejap tu. Dapat berapa? Awak akan dapat 16. Faham tak? Faham lagi tak maksud ni? Kebarangkalian ni dia bukannya value tau. Dia macam timbang tara. Timbang tara. Macam tu. Okey, contoh saya bagi lain. Kebarangkalian kalau awak tiatan 5 kan? Okey, tiatan 5. Okey, saya bagi contoh kan tiatan 5. Apakah kebarangkalian awak nak dapat duit raya tahun ni? Kebarangkalian awak dah form 5 ni. Berbanding dengan adik awak tahun 3. Okey, siapa yang dapat paling banyak duit raya antara awak dan adik awak? Kebarangkalian untuk adik awak nak dapat duit raya dengan banyak adalah 0.8. 8/10 menghampiri 1 sebab adik awak masih kecil. Okey, tetapi kalau nak dibandingkan dengan awak nak dapat duit raya, awak hanya ada kebarangkalian 0.3. 3/10. Sebab apa? Awak dah makin besar. Macam tu. Kebarangkalian bukan value, dia adalah timbang tara. Okey, timbang tara. Contoh 0 sampai 10. Tengah-tengah ni 5. Okey? Tengah ni 5. Sorry, bukan 0 sampai 10. 0 hingga 1. Macam tu. Tengah-tengah ni 0.5. Kalaulah value ni melebihi 0.5, maksudnya makin menjadi. Makin berjaya. Kalau 0.5 ni ke belakang, ialah makin gagal. Itu kebarangkalian. Okey. Sebab tu pernah dengar tak sidang media, apa nama Ketua Pengarah Kesihatan, dia cakap kebarangkalian kita akan dapat kebarangkalian positif COVID adalah 0.6, 0.7. Maksudnya apa? Bila awak dengar kebarangkalian tu, dia kata 0.6, wow, tinggi benda tu. Maksudnya mungkin akan jadi lagi teruk. Tapi kalau dia kata, apakah kebarangkalian kalau orang yang kena COVID ni akan meninggal? Ketua Pengarah cakap mungkin 0.2. Maksudnya rendah lah benda tu. Maksudnya dia menghampiri kosong. Kalau menghampiri kosong, okey lah, tak ada masalah. Kalau dia kata, apakah kebarangkalian kalau macam rakyat terkena COVID akan mati? Dia akan cakap 0.9. Mampus. 0.9 dekat dengan 1. Maksudnya memang akan berjaya, memang akan ramai lah yang mati. Faham ke tak? Yang tu. Teori tu. Dia bukan value, dia adalah timbang tara kebarangkalian. Nak tahu value? Contoh macam ni. Ada 100 rakyat Malaysia. Contoh rakyat lain lah, rakyat lain. 100 Afrika. Afrika kena COVID. Satu Afrika terkena COVID. Okey. Tiba-tiba saya Ketua Pengarah Kesihatan contoh kata yang mungkin akan mati 0.6. Maksudnya yang akan hidup berapa? Awak ambil 1 tolak 0.6. Sama dengan 0.4. Okey. Ini bukan value tau. Ini timbang tara ataupun kebarangkalian. Jadi saya nak tahu daripada saya cakap 0.4 orang akan mati. Jadi kebarangkalian 0.4 akan mati. Berapa yang betul-betul akan mati? Macam tu. Contoh 0.4 saya cakap akan hidup. Kebarangkalian yang akan hidup adalah 0.4. Berapa bilangan yang akan hidup tu? Okey, saya tengok 100 orang Afrika ni 0.4 saya akan darab dengan 100. Dapat berapa? Tekanlah. So 40. Macam tu. Okey, yang akan mati 0.6 darab dengan 100. Berapa? 60. Jadi 60 tambah 40 akan dapat 100. Macam atas balik. Tapi yang kita tahu, yang hidup 40 orang je nanti. Yang mati 60 orang. Faham ke tak faham? Saya masukkan ni. Weh, faham tak? Apa saya cuba sampaikan ni? Contoh, okay, contoh. Bagi faham. Kan baru ni isu midterm SPM 2020. Ada yang kata sekolah menengah SPM tahun siapa yang form 5 tahun ni akan ada peperiksaan pertengahan tahun. Okey, tiba-tiba saya cakap kebarangkalian
nak ada peperiksaan pertengahan tahun ni adalah 0.7 sebab sekolah akan dibuka pada bulan Jun nanti. Tetapi kalau takkan ada peperiksaan adalah 0.4, 0.3. Okey, maksudnya apa? Maksudnya kebarangkalian awak ada midterm tu tinggi, 0.7. Macam tu. Itu tidak ada value. Tak ada value sebab itu adalah based on penilaian. 0.7 memang akan ada lah kot. 0.3 jangan tak ada. Mungkin macam tu. Okay. Tapi kalau nak faham betul, kes COVID. COVID ni 100 orang, 0.6 akan mati, 0.4 akan hidup. Berapa bilangan dia? 0.6 darab dengan 100. Dapatlah bilangan yang akan hidup. 0.4 darab dengan 100. Dapatlah bilangan yang apa benda pula. Ikut apa yang dia minta lah. Macam tu. Okay. So, kalau faham, cuba buat soalan nombor 5. Ingat, kebarangkalian bukan value. Dia adalah timbang tara. Dia adalah macam weightage, pemberat. Sama ada berjaya ataupun gagal. Macam tu. Dia memang banyak digunakan dalam daily life kita. Dalam membuat penilaian. Contoh. Okey, contoh kalau awak tengok tiap-tiap tahun sebelum ni. Tiap-tiap tahun sebelum ni. Kemalangan jalan raya berlaku tinggi tak? Tinggi tau. Okey, tinggi. Kenapa tinggi? Sebab ramai orang balik kampung. Pergerakan tu tak terbatas. Bergerak balik. Banyak gila kat jalan raya. Okey, tahun ni. Tiba-tiba Menteri Kerja Raya, bukan Menteri Keselamatan cakap, kita menjangkakan bahawa kebarangkalian akan berlaku pengurangan kes aksiden pada tahun ini untuk musim perayaan. Kerana kebarangkalian orang nak balik kampung 0.3. Lepas tu kebarangkalian untuk orang tak balik kampung 0.7. Maksudnya lagi rendah kebarangkalian orang keluar, lagi rendah kebarangkalian, lagi rendah lah macam orang cakap apa? Kes kemalangan dan semua benda. Macam tu. Contoh, 100 kereta yang keluar di jalan raya. Kebarangkalian yang akan berlaku kemalangan 0.3. Kebarangkalian yang akan selamat dalam perjalanan adalah 0.7. Jadi, dalam satu kereta tu berapa banyak yang aksiden, berapa banyak yang selamat. Darab lah. 0.3 darab dengan 100, dapatlah nilai yang aksiden tu. 0.7 darab dengan 100, dapatlah nilai yang selamat. Yang tu contoh, bukan doa. Tu contoh. Okay? So, jawapan D. Siapa yang tak dapat jawapan dia D? Kat tangan. Ada yang dapat A. Okay. Baik, saya kira. Okay, saya kira. Okay. Ganesh ada 22 cubaan untuk jaringkan gol. Okey, buat Ganesh dulu 22. Okey, ni 22. Okey, buat bulat macam tu 22. Lepas tu dia kata, kebarangkalian Ganesh gagal jaringkan gol ialah 3/11. Ada 2 cabang. Satu gagal, satu berjaya. Kan kebarangkalian ada 2 benda je. Hidup, mati, gagal, berjaya, lulus, gagal, makan, lapar, kenyang, tak kenyang, dahaga, tak dahaga. Macam tu lah kebarangkalian. Okey, dia kata gagal 3/11. Jadi, berapa kebarangkalian yang berjaya? Ni bukan value lagi. Ni adalah timbang tara ataupun kebarangkalian. Berapakah yang berjaya? Kena ambil 1 tolak 3/11. 1 ni bukan formula saya sendiri. Itu adalah formula kebarangkalian. Kalau nak tahu kebarangkalian yang lain, kena ambil 1 tolak yang dah ada. Sama dengan 1 tolak 3/11. Sama dengan 8/11. Okey, 8/11. Macam ni. 8/11. Okey. Kan saya cakap kebarangkalian kalau kita tambah dia akan dapat 1 balik. Maksudnya awak buat 8/11 tambah 3/11. Dapat tak 1? Itu maksud kebarangkalian. Okey. Dia tanya, cari bilangan kali Ganesh menjaringkan gol dalam sesi latihan itu. Maksudnya Ganesh berjaya jaringkan gol. Maksudnya ambil kebarangkalian yang berjaya 8/11 darab dengan bilangan percubaan dia 22 kali. Daripada 22 kali itu dia berjaya jaringkan gol sebanyak kebarangkalian 8/11. So darab, dia akan dapat value tak? 16. So jawapannya adalah A. Macam tu. Kalau yang jawab D tu sebab dia pergi ambil kebarangkalian Ganesh gagal menjaringkan gol. Baru dapat 6. Okay?
Kalau Ganesh dia nak soalan, Ganesh menjaringkan goal. Soalan kena baca betul-betul. Itu sahaja. Okay. So, faham tak jenis soalan konsep win and loser ni? Win loser ni kalah dan menang. Faham tak soalan ni macam mana? Ataupun nak saya terangkan lagi detail, saya tengah cari contoh lain ni. Okay? Cuba beritahu, awak faham ke tak faham? Saya nak awak faham soalan ni. Okay? Sebab dia tak susah. Dia cuma main tu kena faham betul-betul apa yang berlaku. Okay. Good, kalau faham. Thank you. Sebab respon. Okay. Faham tak apa? Saya risau awak tak faham. Kalau tak faham, saya kena terang lagi sebab benda ni penting. Benda ni penting. Sebab benda ni adalah paper 2 nanti untuk soalan SPM tajuk keberangkalan 2. Kalau tak faham yang ni, susah sebab nanti ada win and loser keberangkalan. Win-win. Win-loser. Loser-win. Loser-loser. Jenuh nanti. Kalau tak faham yang ni, memang susah nak buat. Sebab asas tak ada. Okay. Baik, nombor 6. Nombor 6. Okay. Sebuah kotak mengandungi 13 biji bola kuning dan 5 biji bola hitam. Okay. Vijay memasukkan 9 biji bola kuning dan 4 biji bola hitam ke dalam kotak itu. Sebiji bola dipilih secara rawak, apakah kebarangkalan sebiji bola kuning akan dipilih? Baik, tengok sini baik-baik. Dia kata mula-mula sebuah kotak mengandungi 13 biji bola kuning. Okey, 13 biji bola kuning. Okey. Dan 5 biji bola hitam. Okey. Vijay memasukkan lagi. Maksudnya apa? Dia tambah 9 biji bola kuning dan 4 biji bola hitam. Kita kena buat maklumat satu persatu, tengok baik-baik. Okey. Okey, maklumat Tak ada nak cakap apa ya, maklumat. Maklumat dulu. Okey, maklumat. Asal-asal Vijay kata ada bola kuning tu ada 13. Okey, kuning ada 13. 13. Okey, lagi bola hitam. Ada berapa hitam? Hitam ada 5. Okey, macam tu. Lepas tu dia kata Vijay memasukkan lagi 9 biji bola kuning. Jadi kat bola kuning ni dia tambah 9 lagi. Macam tu. Lepas tu dan 4 biji bola hitam. 4 biji bola hitam. 4 biji bola hitam. Tambah lagi 4. Jadi soalan tanya, apakah kebarangkalian sebiji bola kuning akan dipilih? Maksudnya selesaikan ini dulu. 13 tambah 9 berapa? 13 tambah 9. Awak akan dapat 22. Hitam 5 tambah 4 9. Maksudnya bilangan baru dia kuning 22, hitam 9. Macam tu. Jadi soalan minta apakah kebarangkalian sebiji bola kuning akan dipilih. Tengok berapa bilangan bola kuning. Ada 22. Okey. Bola kuning ada berapa? 22. Perkan dengan semua bilangan dia. 22 tambah dengan 9. Dia akan dapat 22 per dengan 9, 10, 11. 31. Ada tak jawapan 22 per 31? Ada C. Faham ke tak faham? Faham ke tak faham? Nak buat macam mana? Susah ke? Tak susah pun. Tambah, lepas tu cari kebarangkalian. Okay, faham je. Faham. So easy. Alright, thank you. Okay. Kalau if so easy, you settle for number 6 output. Okay, output bagi tahu saya jawapan terus je. Kalau jawapan awak ada yang tak sama, saya akan tunjuk. Kalau jawapan semua sama-sama, saya tak tunjuk. Okay, Megat cakap C. Ada tak yang nak bantah jawapan dia selain daripada C?
Okay. Alright. So, jawapan adalah C Benda yang sama je. Alah, ni budak je satu ni, benda ni. Tak usah mana pun. Okay. Alright. Okay, thank you. Fatih Hazwina, Syami, Han Solo, Megat, Munira. Okay. Alright, so next. Kita nak ke soalan nombor 7. Izinkan saya padam dulu. Rajah 1 menunjukkan 14 biji bola yang serupa yang berlabel S, T dan U. Tengok dulu bola tu ada bola huruf U, bola huruf S, bola huruf T, bola huruf U. Okay. Sebiji bola dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa bola yang dipilih bukan berlabel U. Dia dah highlight siap-siap dah hang. Bukan berlabel U. Bukan berlabel U. Maksudnya apa? Maksudnya kena cari yang bukan label U lah. Ke mana pun kena ada maklumat. Step yang pertama saya ajar ni, tulis maklumat dulu. Hang dapatlah soalan macam mana pun, maklumat tu kena ada dulu. Macam tu maklumat. Maklumat U. Bola ada apa bola? Ada bola label U, bola label L, bola label T. Okay, macam tu. So, cuba kita kira berapa banyak bola U? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6, ada 7. Confirm yang 7? Okay. Label U ada 7. Label S ada berapa? 1, 2, 3. So ada 3. Label T 1, 2, 3, 4. 4. Okay. Dapat maklumat. Sebiji bola dipilih secara rawak. Cari kebarangkalian bahawa bola yang dipilih bukan berlabel U. Maksudnya kebarangkalian bukan berlabel U. Okey. Jumlah semua berapa sini? 7 tambah 3 sama dengan 10. 10 tambah 4 sama dengan 14. Soalan minta apa? Kebarangkalian bukan label U. Bukan U lah senang cerita. Kalau bukan U, kena cari bilangan bukan U per dengan jumlah semua. Okey, bilangan Allah lari pula. Okey, so bilangan bukan U kena bahagi dengan jumlah semua. So berapa yang bukan U? S dan T. Betul tak? Yang bukan U, S dan T. So 7 jangan ambil. 3 tambah 4 berapa? Tak faham. 3 tambah 4 per semua sekali 14. Sama dengan 7 per 14. Sama dengan 1 per 2. Faham tak? Bukan U. Maksud bukan U, jangan ambil U. Ambil nilai S dan T. 3 tambah 4 sama dengan 7 per dengan jumlah semua sekali. Dapatlah kebarangkalian untuk bola yang bukan berlabel U. Okay. Kalau tak faham, bagi tahu tak faham. Kalau faham, buat nombor 7, dapatkan jawapan kat saya sekarang. So, jawapan adalah C. So, majoriti dapat C. So, betul lah C. Okay. Memang jawapan C pun. Okay, C 2 per 3. Okay. Baik. Okay. Nombor 8 ni sama macam yang tadi atas tu. Alright. Yang tu nanti kau tak libat bagi tahu. Okay. So, nombor 9. Okay, tengok nombor 9 dulu. Okay. Nombor 9. Jadual menunjukkan bagaimana sekumpulan 520 orang penduduk pergi bekerja. Ini okey, kita tengok Yang naik train 110. Yang naik motosikal 55. Yang naik kereta 110. Yang naik bas 75. Okey.
Soalan minta seorang penduduk dipilih secara rawak daripada kumpulan itu. Cari kebarangkalian bahawa penduduk itu pergi bekerja dengan motosikal. Okey. Tengok motosikal, ada berapa banyak yang naik motosikal. Dia kata cari kebarangkalian bahawa penduduk itu pergi bekerja dengan motosikal. Cari berapa banyak yang naik motosikal. Sorry, ni kereta. Okey, ni kereta. Ni satu yang naik motosikal adalah 55. Okey. 55 perkan dengan semua sekali. 110 tambah dengan 55 tambah dengan 110 lagi tambah 75. Dapatkan jawapan dia berapa? 110 tambah dengan 55 tambah dengan 110 tambah dengan 75. Dapat 350. Kecilkan kalau boleh. 11/70. C jawapan dia. Okey. Saya minta izin untuk rehat jap dalam tempoh 3 minit macam tu. Awak boleh pergi ke toilet ke apa ke? Sekejap sebab saya nak pergi toilet jap. Lagi 3 minit saya sambung balik. Okey? Saya minta rehat kejap. Ubat nombor 9 tu dapat jawapan boleh komen. Lepas tu nanti saya sambung balik soalan nombor 10, 11 dengan 12. Alright? Tempoh masa dalam 3 minit. Saya pergi toilet kejap. Okey, bye bye. Bukan bye bye, jangan letak lagi. Sambung lagi lah ni. Saya nak pergi rehat 3 minit. Okey. 3 minit break. Bukannya habis tau, tak habis lagi.
Okey. Baik. Dapatkan jawapannya C C. Okey, C. Alright. Okey, so betul lah C sini. Sebab senang je pun. Dia bukannya susah sangat pun. Dia cuma tengok berapa yang pergi kereta, dapatkan bilangan kereta, perkan dengan semua tu. Okey, soalan nombor 10. Nombor 10 ni, yang ni ada algebra sikit kena buat. Sebab tu itu pengukuran algebra tu penting. Sebab dia nak buat soalan macam ni lah. Okay. So now, Nagapan meletakkan 20 buah buku novel dan beberapa naskah majalah di sebuah rak buku. Kebarangkalian bahawa senaskah majalah dipilih secara rawak daripada rak itu ialah 5/9. Hitung jumlah bilangan naskah majalah di rak itu. Okey. Pertama sekali mesti semua kena tahu kita kena buat maklumat lah. Okey. Nagapan meletakkan 20 buah buku novel dan beberapa naskah majalah. Okey. Ada dua benda, novel dan majalah. Kebarangkalian bahawa senaskah majalah dipilih secara rawak daripada rak itu ialah 5/9. Hitung jumlah bilangan naskah majalah di rak itu. Okey. Ada tak siapa-siapa yang dah cuba buat? Cuba bagi tahu macam mana nak buat. Apa yang awak dapat sebelum saya tunjuk. Okey, Megat dapat B. Yang lain dapat apa? Ada tak yang cuba buat ataupun ada tak yang tak tahu nak buat? Tak cuba, tak tahu, mana satu? Okey, dapat B. Alright. Nombor 10. Okey, nombor 10. Okey. So. Okey. Nombor 10. Maklumat yang dia bagi. Maklumat dia bagi majalah, novel dan juga majalah. Okey. Novel ada 20. Majalah X. Tak tahulah sebab dia kata beberapa. Beberapa ni mana kita tahu berapa. So 20 lah. Dia bagi tahu sini, kebarangkalian bahawa senaskah majalah dipilih secara rawak ialah 5/9. Yang ni kes yang dia bagi majalah. Dia bagi kebarangkalian 5/9. Okay, 5/9. Alright. So, apa yang kita nak buat adalah kita nak cari nilai X. Okay, nak cari nilai X. Cuba kita macam tadi juga, cuba kita fikir macam mana majalah ni boleh dapat nilai kebarangkalian 5/9. Apa cara yang dia buat sebenarnya? Okay, jadi kita tengok cari X. Kita cari nilai X. Jadi, kebarangkalian majalah sama dengan bilangan majalah dibahagikan dengan jumlah semua. Macam tu. So, kebarangkalian majalah sama dengan bilangan majalah dibahagikan dengan semua jumlah semua. Okay, so bilangan majalah berapa? X. Okay, per dengan berapa? Per dengan 20 tambah X sama dengan kebarangkalian majalah 5/9. Okay, macam tu. Jadi, apa yang kita nak kena buat adalah 9X sama dengan 5/20 tambah X. Okay. Jadi, 9X sama dengan 5/20, 100 tambah dengan 5X. Macam tu. Okay. Jadi, dapatkan jawapan 9X tolak dengan 5X sama dengan 100. 9 tolak 5 sama dengan 4, X sama dengan 100, X sama dengan 100 bahagi
4. Jadi X sama dengan 25. Itulah cara nak cari nilai dia. B. Okay. Itu nak cari nilai X. Sebab dia tak minta apa pun kebarangkalian. Dia cuma nak tahu berapakah bilangan majalah sahaja. So dapatlah 25. Macam tu. Okay. Okay, untuk soalan nombor 8 tu sebenarnya ada kesilapan dalam typing soalan. Okay. Ada kesilapan dalam typing soalan. Jadi, tunggu saya betulkan sekejap. Nanti saya akan post dalam info KTO. Okay, saya akan postkan dalam info KTO untuk soalan nombor 8. Sebab ada kesilapan dalam typing soalan. Okay. So nanti kalau kita buat jawapan takkan dapat. Okay, sebab ada kesilapan. Jadi saya akan buat, nanti saya akan bagi tahu dalam grup info KTO. Right? Sebab info KTO saya tahu mak dengan ayah awak ada kat situ. Saya akan letakkan situ. Okay. Baik. Soalan nombor 10. Dapat jawapan? Okay, output B. Sama juga awak ingat kalau untuk soalan kebarangkalian ni, pertamanya awak perlu dapatkan dia punya maklumat dulu, penting. Maklumat tu penting soalan ni. Soalan kebarangkalian satu ni dalam peperiksaan SPM ada lebih kurang dalam 2 soalan saja untuk SPM. Soalan yang belakang-belakang. Soalan dalam 30 ke atas. Okey, soalan bernombor 30 dan ke atas. Ada soalan ni. Soalan masih biasa saja, cumanya awak kena ingat cara nak dapatkan maklumat tu. Itu saja. Dapat maklumat semua settle. Kemudian dia meletakkan 50 buah buku novel dan beberapa naskah majalah. Kebarangkalian bahawa naskah majalah dipilih, Sarawak daripada itu ialah 1/6. Itu majalah, itu jumlah naskah majalah di rak itu. Okey. Jadi, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah tengok maklumat. Maklumat. Dia bagi novel sama macam tadi. Dan juga majalah. Okey, majalah. Okey. Jadi, bila novel dengan majalah, apa yang dia kena buat adalah 50. Majalah tak tahu, X. Kita panggil beberapa lah sebab X. Okey. Jadi, dia kata senaskah majalah dipilih ataupun kebarangkalian majalah adalah 1/6. Benda yang sama macam tadi juga. Okey. Jadi kita buat macam ni, kita dapatkan jumlah majalah tu, nilai majalah tu. Okey, yang kita kena buat adalah tengok, ambil X per dengan 50 tambah dengan X sama dengan 1/6. Jadi 6X sama dengan 50 tambah X. 6X sama dengan 50 tambah X. Tulisan pun macam 50 tambah X. So 6X tolak X sama dengan 50. 5X sama dengan 50. X sama dengan 50 bagi 5 sama dengan 10. Okey. Itulah jawapannya. 10 je lah. Okey. Jawapan adalah 10. B. Macam tu. So jawapan B. Betul lah siapa yang dapat B tu. Okey. Nombor 11. Nombor 11. Okey. Yang ni soalan tricky, make sure hati-hati. Taklah tricky mana pun. Cuma dia macam panjang sikit. Sebuah kotak mengandungi 40 biji peniti hijau dan beberapa biji peniti perang. Okey, peniti hijau, 40 biji peniti hijau dan beberapa biji peniti perang. Sebiji peniti dipilih secara rawak daripada kotak itu. Kebarangkalian mendapat peniti hijau ialah 20/33. Cari bilangan peniti perang di dalam kotak itu. Kod mana sekalipun kena ada maklumat. Maklumat kena tulis. Okey, maklumat. Maklumat apa? Hijau. Sama dengan 40. Perang. Dia cakap beberapa.
Tak tahu. X. Dia kata kebanyakan mendapat peniti hijau adalah 20/33. Soalan macam sama tadi ya. Okey, macam tu. Jadi, apa jawapan dia? Cuba buat. Sama macam tadi. Sama. Sangat sama. Okey, sementara tengok buat, saya akan buat dulu. Jadi, macam ni dapat kebanyakan peniti hijau, dia akan buat 40. Okey. Dia akan buat 40 per dengan 40 tambah X sama dengan 20/33. Macam tu. Lepas tu, dia buat apa lagi? Dia buat darab lah, darab silang. Okey, darab silang. 40 darab dengan 33 sama dengan 20, 40 tambah dengan X. Macam tu. Then, apa yang dia buat? Dia 40 darab 33 dapat berapa? 40 darab 33. Sama dengan 1320. Okey. Sama dengan 40 darab 20 awak akan dapat 800 tambah dengan 20 X. Okey. 1320 tolak dengan 800 sama dengan 20 X. Jadi tolak dengan 800, 520 sama dengan X. 20X. Jadi 520 bagi dengan 20 sama dengan 26. Inilah jawapan dia, 26. B. Ada dapat B, ada dapat C. Okey. Sebelah C Ya, 26. Okey, cuba buat nombor 11 output. Sebelum nak pergi soalan nombor 12. 12 ni detail sikit. Nombor 11 dulu. Siapa dapat jawapan, kalau tengok jawapan semua sama, okey, saya akan approve terus memang tu jawapan dia sebab maksudnya awak boleh buat. Kalau jawapan berbeza, maksudnya saya kena tunjuk. Output output dapat C 11 input memang dapat C 26. Output berapa? Okey, saya tunjuk First kali maklumat. Okey, maklumat. Dia kata biru ada 48. Ungu ada berapa? Ungu ada beberapa. X lah. Okey. Lepas tu dia kata kebarangkalian peniti biru ialah 3/5. Okey, ni adalah 3/5. Jadi, kita buat 48 per dengan 48 tambah X. Sebab apa? Kita nak tahu berapa, kenapa macam mana dia dapat peniti kebarangkalian untuk biru. Dia buat macam ni. Sama dengan 3/5. Maksudnya kita boleh cari nilai X. Okey. 48 darab dengan 5 sama dengan 3. 48 tambah X. Okey. 48 darab 5. Awak akan dapat 240 sama dengan 48 darab dengan 3. Awak akan dapat 144 tambah 3X. Jadi 240 tolak dengan 144, awak akan dapat 96 sama dengan 3X. 96 bahagi 3, awak akan dapat 32 sama dengan X. C jawapan dia. Input output dapat C. Okey. Kita nak tengok soalan nombor 12. Nak tengok soalan nombor 12. Okey. Better hati-hati nombor 12 ni. Okey. So, nombor 12 saya padam ini.
terdapat sejumlah 45 orang peserta dalam sebuah pertandingan. Tengok, dalam pertandingan ni ada 45 orang peserta. 34 orang daripadanya adalah perempuan. Kemudian, seramai 55 orang peserta lelaki menarik diri daripada pertandingan itu. Jika seorang peserta dipilih secara rawat daripada pertandingan itu, nyatakan kebarangkalian bahawa peserta lelaki yang dipilih adalah itu lelaki. Okey. Dalam sebuah pertandingan, okey. Dalam sebuah pertandingan ada ni maklumat okey, dalam pertandingan ada lelaki, ada perempuan. Okey, lepas tu ada jumlah dia. Okay, ada jumlah dia. Jumlah dia berapa? Dia kata tadi 45 orang. Okey. Dia kata 34 adalah perempuan. So lelaki ada berapa? Ambil 45 tolak 34 sama dengan 11. Okey. Itu yang pertama. Okey. Itu yang pertama dia cakap. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata lagi, tiba-tiba seramai 5 orang peserta lelaki tarik diri. Bila tarik diri maksudnya kita kena tolak 11 tolak 5. Okey, 11 tolak 5. Dia akan dapat jumlah yang baru. Kalau lelaki keluar 5 orang, jumlah dia tak jadi 45 dah. Kena tolak dengan 5 juga. Macam tu. 34 dia akan stay statik sebab dia takkan buat apa, perempuan dia takkan lari. Okey. So 11 tolak 5 sama dengan 6. 34 letak di sini. 45 tolak 5 sama dengan 40. Faham tak apa saya buat ni? Faham apa yang saya tengah buat ni? Saya baca maklumat, saya keluarkan, lepas tu saya tengok apa maklumat tu kata. Dia kata 5 peserta lelaki tak diri. Saya tolak dengan 5. Saya tolak dengan 5 orang lelaki. Jumlah pun akan berkurangan lah. Takkan jumlah nak stay. Tidak. So 6 per 34 tambah 34 sama dengan 40. Jadi, jika seorang peserta dipilih secara rawat daripada pertandingan itu, nyatakan kebarangkalian bahawa peserta yang dipilih itu adalah lelaki. Dia nak tahu kebarangkalian lelaki. So, lelaki ada berapa? 6 per 40 sama dengan 3 per 20. Macam tu. Itu jawapan dia. Saya buat apa? Mula-mula saya tengok maklumat, dia akan bagi tahu ada 34 perempuan dan total keseluruhan ada 45. And then dia cakap tiba-tiba lelaki keluar 5 orang, maksudnya jumlah lelaki yang terdapat tu kita tolak dengan 5. Maksudnya bila tolak dengan 5, jumlah pun kena tolak dengan 5 juga. Okey, dah dapat macam tu, saya akan kira lah berapa jumlah baru. Lelaki akan jadi 6 selepas 5 orang tu keluar. So 34 akan statik, akan stay. Tu dia 34. Jumlah pun akan berubah. Dia dapat 45 orang, 5 orang keluar, dia akan jadi 40 sahaja. So, dia nak tahu kebarangkalian lelaki. Apa yang kita buat? Kita tengok jumlah lelaki ada berapa? Ada 6. Perkan dengan jumlah semua lelaki dengan perempuan. Akan dapat 40. Jadi jawapan 6 per 40. Perkecilkan akan dapat 3 per 20. Okey. 12. Apa jawapannya? Apa dapat? Okey, ada yang cakap output B. Mari kita kira. Okey. So, lelaki. Okey, lelaki terdapat sejumlah 68 orang. Terdapat 68 orang. Okey. 68 orang peserta dalam sebuah pertandingan. So, 68. Tulis 68 kat sini. Okey. Lepas tu dia kata 49 dia punya perempuan. So, 49 kat sini. Jadi lelaki berapa? Ambil 68 tolak 49. Awak akan dapat 19.
Okay, 19. Lepas tu, apa yang kita nak kena buat lagi? Kita tengok maklumat apa yang dia bagi seterusnya. Kemudian, seramai 17 orang peserta lelaki menarik diri. Maksudnya, tolak dengan 17. Ni pun tolak dengan 17 juga. Bila dah berkurang, jumlah pun akan berkurang. Jadi 19 tolak 17 awak akan dapat 2. Ni 49. 49 tambah dengan 2 awak akan dapat 51. Okay. So, soalan apa? Nyatakan kebarangkalian bahawa peserta yang dipilih itu adalah lelaki. Alamak, lelaki lagi. So, 2. Lelaki ada berapa bilangan dia? 2. Apa dengan jumlah keseluruhan sini? 51. Sama dengan 2 per 51. Jawapannya adalah B. Okay. Okay, next kita tengok soalan nombor 13. Okay, soalan yang terakhir, 13. Okay, 13. Okay, nombor 13. Sebuah kotak mengandungi 20 biji peniti ungu dan beberapa biji peniti putih. Sebiji peniti dipilih secara rawak daripada kotak itu. Kebarangkalian yang mendapat peniti ungu ialah 10/21. Cari bilangan peniti putih di dalam kotak itu. Tu dia berbelit-belit. Berbelit-belit macam ni tak ada risau sangat lah. Asalkan maklumat tu ada. Okay, maklumat. Masuk maklumat dulu. 20 biji peniti ungu. 20. Dan putih. Ada berapa putih? Putih ada X. Tak tahu berapa putih ada. And then, kebarangkalian mendapat peniti ungu ialah 10/21. Dia beritahu nak dapat kebarangkalian adalah 10/21. Macam biasa, macam tadi juga, macam mana pun. Okay? Jadi, kita fikir macam mana dia nak dapatkan kebarangkalian ungu ni. Dengan cara macam mana? Dia buat 20 per dengan 20 tambah dengan X sama dengan 10/21. Kenapa? Sebab peniti ungu boleh dapat dengan cara ambil bilangan peniti ungu per dengan jumlah keseluruhan sama dengan kebarangkalian yang tadi tu. Okay, jadi kita darab silang lah. Okay, 21 darab 20 sama dengan 420. Okay, 10 darab dengan 20 sama dengan 200 tambah dengan 10X. Okay, so 420 tolak dengan 200 awak akan dapat 220 sama dengan 10X. So X sama dengan 220 bagi 10. Awak akan dapat 22. Jadi putih tu dapat 22. B lah jawapan dia. Okay. Baik, untuk yang terakhir dapatkan soalan nombor 13. Oh, cakap banyak dah agak noh. Okay, dapatkan nombor 13. Dapat berapa? Dapat yang tu output tu kira dah selesai lah awak punya soalan ni. Ciranya macam dapat soalan apa pun dah tak ada masalah dah. Okay, dapatkan soalan yang terakhir. Baik, output B nombor 13. Okay, output dapat B. Siapa lagi dapat B? Yang tak dapat B, ada tak? Saya B. Okay. Cara dia kira macam biasa. Kira macam tu je. Step 1, step 2, step 3. Dapat yang tu je. Apa yang dia nak je kita buat. Okay. Alright. Okay. Baik. Saya rasa itu kita punya lesson untuk ini, pelajaran untuk ini. Baik, sekarang ni saya nak buka soalan kepada semua pelajar. Okay, sekiranya ada apa-apa awak nak tanya saya berkaitan dengan SPM, topik apa yang awak kena fokus ataupun benda-benda apa je lah yang awak nak kena buat untuk SPM ni, apa benda yang persediaan yang perlu. Okay, apa benda yang awak nak tanya pasal SPM, okay, awak boleh tanya saya. Dia masa 2 minit. Awak nak tanya apa ke? 3 minit, 4 minit. Boleh tanya terus je.
Saya dah belajar. Okay, ada apa soalan nak tanya? Kita nak tambah kelas. Saya tengok. Okay, Haris Khairul Anum. Awak ada kat situ? Pakai iPad ni. Okay, siapa kat sini markah dia masa tingkatan 4 hari tu bawa pada 50 untuk akhir tahun. Ada tak? Dia kena Untuk SPM, saya minta awak fokus kepada bahagian paper 2 banyak-banyak. Paper 2 kena fokus banyak-banyak paper 2. Sebab paper 2 ni dia melibatkan contoh paper 40 markah. Okay, paper 2 ada 100 markah. Jadi kena markah mereka jumlah yang betul untuk paper 1 plus dengan paper 2 per dengan 140. Jadi fokus kepada paper 2 banyak-banyak, soalan paper 2. Banyakkan buat latihan untuk soalan-soalan peperiksaan paper 2. Banyaklah buat soalan-soalan macam tu sebab bila awak banyak buat soalan nanti awak tak kekok untuk nak jawab. Right? Probability ada, okay, kebanyakan yang kita belajar hari ni tidak ada dalam paper 2, hanya dalam paper 1 sahaja. Tetapi dia ada sambungan dia, kebarangkalian 2. Dalam paper 2 melibatkan markah 5 hingga 7 markah. Okay? Macam tu. So kalau tak ada apa-apa, setakat itu dulu kita punya perjumpaan untuk hari ni. Kita akan jumpa lagi pada minggu akan datang dengan topik, bukan topik, soalan percubaan negeri. Kita akan start buat dah benda tu. Alright? So thank you very much. Alright, so thank you. Bolehlah nak leave ke apa ke, nak mandi, nak solat ke apa ke. Okay? Alright. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.